Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali, selamat bertemu lagi sekali pada malam ini ya. Saya rasa ini kali saya yang keberapa? Saya pun dah lupa lah, dah banyak kali saya bercakap untuk kisah 9 suku malam ya. Puan Munirah pun ada daripada Bertam ya. Selamat bersama dengan kami. Wah, jelas dengar di utara sana ya. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau ditengokkan tajuk penceritaan saya pada malam ini adalah hibah ditangguh ya. Sebenarnya hibah ditangguh hingga koma. Apa maknanya tu? Hibah ditangguh hingga koma. Sebenarnya cerita ni ialah biasalah. Okay, bila kita jumpa orang, semua orang kata, okey, saya pun nak buat hibah, saya nak buat hibah, saya nak buat wasiat. Nanti susah keluarga saya, susah anak saya kalau saya tak ada. Berkhabar-khabar lah ya, berkhabar-khabar lah nak buat hibah tu. Kalau boleh semalam dah dokumen tu dia nak siap. Hari ni dia jumpa kita, dia tanya dokumen dah siap tak? Kalau boleh lah sebenarnya, tapi tak boleh lah kan. Tapi nak menunjukkan betapa je dia nak cepatlah dokumen tu disiapkan. Jadi itu adalah satu kata apa, kelemahan manusia ya, kelemahan manusia, kerja suka ditangguh-tangguhkan. Kalau benda tu tak penting tak apa, tapi sebab benda ni pembuat dokumen wasiat ataupun hibah ni, ramai orang tak nampak kepentingan dia, perancangan pusaka ni ramai tak nampak kepentingan dia. Okey, sebenarnya bila saya jumpa orang di luar sana yang minta kami urus pusaka lah ya, ataupun kadang-kadang saya jumpalah rakan-rakan ya. Jadi memang biasalah ya, suka menangguh kerja ni. Jadi ini adalah salah satu cerita saja ya yang saya nak kongsikan malam ini, berkenaan dengan hibah ya. Dia ditangguh sampailah koma, tak dibuatnya hibah tu lagi. Okey. Sebenarnya cerita ni adalah mengenai kenalan saya yang saya kenal di FB ya, melalui FB. Biasalah saya buat posting. Jadi adalah satu hari itu ada seseorang ni kontak saya. Okay, kontak saya. Dia kata saya nak tahulah lebih lanjut mengenai hibah ni semua. Okeylah, saya pun bercerita dan alhamdulillah saya dapat rezeki berjumpa pula. Kami buat appointment berjumpa pula di Bangi. Okay, bila saya dah jumpa di Bangi tu, alhamdulillah dia datang dengan suami dia. Yang kenalan ni adalah seorang perempuan dan dia bawa suami dia. Ya, dia bawa suami dia datang berjumpa saya. Jadi saya pun ceritalah mengenai hibah dokumen macam ni. Okey, suami dia pun okeylah, excited lah nak buatnya. Cuma dia kata masa tu rumah yang dia nak hibahkan tu masih atas nama bank. Ya, maknanya dia cagarkan rumah tu lah masih nama bank, tapi sudah habis bayaran. Maknanya dia nak pindahkan nama rumah tu daripada nama bank kepada nama dia. Saya kata itu tak kisah, walaupun nama bank pun kita masih boleh buat dokumen hibah. Yang pentingnya kena buat cepat lah, saya kata. Jadi dia kata tak apa, nanti dia kata saya nak settlekan ni dulu. Okeylah, saya kata. Lama itu kami pun masih berceritalah, berkomunikasi, kontak-kontak macam tu. Tiba-tiba satu hari ni saya terbaca lah, lebih kurang dalam selepas 2 tahun ke macam tu lah, 2-3 tahun jugalah, saya terbaca di FB yang sahabat ni, isteri ni ada menulis, nama dia Rohani. Ya, nama dia Rohani. Rohani ni tulis kat FB mengatakan suami dia telah dimasukkan ke hospital. Okey, telah dimasukkan ke hospital dan okeylah, saya kata, oh dia ni masuk hospital saya kata okeylah. Tak selang berapa hari, 2-3 hari macam tu, Rohani kontak saya. Okey, saya pun masa tu komen lah jugalah kan. Lah sedihnya, semoga cepat sembuh, gitu-gitulah. Biasalah kan, orang komen, saya pun komen juga. Okey, lepas tu tak selang 2-3 hari tu Rohani ni kontak saya, hubungi saya. Dia kata saya nak buat dokumen hibah lah, dia kata. Okeylah, saya kata. Memang dia nak buat dah lama kan, tapi saya kata okey, tak apa, bolehlah kasih saya IC dan list-list harta yang nak dihibahkan lah. Okey, daripada tu saya nampak lagi posting di FB, suami dia keadaannya bertambah teruk. Jadi saya kata masa tu pun tak tahu siapa yang dapat hibah sebenarnya kan. Jadi saya kata tak apa, bagi IC dan listing harta. Jadi sangat cepatlah benda tu berlaku dalam sehari. Lepas tu dia dah bagi IC. Saya tengok ni IC suami dia. IC suami dia. Saya kata ini siapa yang nak buat hibah ni? Awak Rohani ke atau suami? Oh, suami lah yang hari tu nak buat hibah tu dulu tu.
Macam mana keadaan suami sekarang ni? Saya tanya dia. Dia sekarang ni macam nak cakap pun dah susah lah, dia kata. Oh ya ke? Dalam hati saya kata, lepas tu saya tanya dia boleh tak dia baca akad kalau dia nak buat hibah? Tak apalah, buat aja, dia kata. Buat je dokumen, nanti insyaAllah dia pulih, dia kata. Okeylah, saya pun macam biasalah kita membuat dokumen gitu-gini. Dan saya masih ingat lagi apa hasrat suami dia. Apa hasrat suami dia, saya masih ingat lagi ada 2 rumah. Dan dia ni mempunyai seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Itu sebab saya rasa dia tak nampak tak nampak dia kena buat cepat dokumen tu. Tapi yelah, dia memang nak buat lah, ada sebab-sebab tertentu jugalah dia nak buat ya, sebab mak dia ada lagi ya. Jadi dia kata dia tak nak lah masalah kepada isteri nanti. So saya masih ingat lagi lah pembagian harta tu, dia nak bagi rumah ni kepada anak ni, anak nombor 1, rumah ni kepada anak nombor 2, dan adalah akaun bank dia semualah. Lepas tu saya dalam hati tu saya bercakap jugalah, oh memang untuk anak isteri lah semua ni, saya kata. Dan ingat ya, dia ada mak lagi. Dan mak dia dah tua dah. Mak dia rasanya masa ni dah umur 80 lebih lah. Jadi agaknya dalam hati dia, mak dia dah 80 lebih. Dalam hati dia berkata, mak ni dah tua, tak payahlah kot. Agaknya dia kata, tak payahlah bagi apa-apa kat mak ni. Takkanlah mak pula meninggal dulu pada aku. Dia kata, mungkinlah. Saya pun tak tahulah mengapa dia tak ada tinggalkan apa-apa kat mak dia. Sebab kita, kalau apa-apa pun mak kita tu janganlah dilupakan ya. Saya selalu nasihatkan lah. Jadi bila saya ingat balik dia punya hasrat tu, jadi saya isteri ni kata buat aja dokumen tu, saya pun buat aja dokumen tu. Okey, buat aja dokumen. Masa tu saya buat je 2 dokumen, 1 dokumen pewarisan, 1 dokumen hibah. Yang mana hibah ni saya tahu takkan boleh buat kalau dia dah keadaan macam tu lah, tak boleh baca, sedar tak sedar. Okey, so memanglah finally suami dia koma. Ini saya kata hibah ditangguh hingga koma. Ya, hingga koma suami tu. Ya. Dokumen hibah tu dah ada tapi dah koma. Dia dah koma. Jadi kita tak boleh nak apa-apa dah nak baca tu out of question, ya. So dan kita tak boleh lah dah critical kan, memang kita tak boleh nak execute lah dokumen hibah tu ya, walaupun dia boleh baca pun kita tak boleh nak execute sebab dah terlantar dah ya ke hospital. Dan yalah, Allah lebih menyayangi suami dia meninggal. Jadi bila suami tu meninggal, memang kita dah nampak lah mungkin ada masalah sikit lah dengan keluarga mertua dia. Ya, dengan mak mertua dia lah. Jadinya saya cakap dengan Rohani ni, saya kata sekarang ni saya tengok kalau diikutkan hibah ni semua untuk Rohani, anak dan anak 2 orang. Tak ada apa benda pun ditinggalkan untuk mak dia. Ya. Tak ada apa pun ditinggalkan untuk mak dia, untuk ibu arwah ni lah. So sebelum saya dan Rohani ni minta saya cepat-cepat datang buat kaunseling, jumpa mak mertua dia ni cepat-cepat, dia kata. Jadi hari ketiga tu saya pun pergi jumpa. Ya, saya masa tu hari raya. Ya, hari raya ketiga saya pergi jumpa ibu mertua dia. Bersama dengan dia sekali lah, dengan anak dia 2 orang ni. Dan nampaklah yang mak mertua tu yalah, kita faham lah kan perasaan orang tua macam mana. Jadi bila saya tengok dokumen tu sebelum berjumpa dengan ibu mertua dengan Rohani dan anak-anaknya, saya beritahu Rohani, hak mak tetap ada dekat sini, tapi kita bolehlah kata bawa mak ni berunding, tapi janganlah sampai tak ada. Saya cakap, saya susah nak bercakap dengan ibu arwah ni kalau tiada apa pun untuk dia, tiada apa langsung untuk dia yang ditinggalkan kalau ikutkan daripada hasrat arwah ni lah. Jadinya okeylah, saya kata macam ni, saya tahu ibu mertua ni macam mana pun saya dah macam siasat sikit lah, dia ada nak baiki rumah. Ya, dia nak baiki rumah. Jadi saya tanya Rohani, boleh tak kalau kita bagi dia sesuatu untuk dia baiki rumah dia? Saya tanya dia, akaun tabung haji ni ada duit tak? Saya tanya dia. Oh, adalah, ada berapa ribu, ada dalam 30-40 ribu adalah, dia kata. Okey, boleh tak kita bagi? Ya, kita bagi apa ada duit yang ada dalam akaun tabung haji ni, bagi je kepada mak arwah. Boleh tak? Tu Rohani kata bolehlah, bagilah, dia kata. Dan nanti pun dia kata dia cubalah bagi apa-apa lain lagi sikit lah. Tapi yang penting sekarang ni rumah tu lah yang dia nak lah. Tapi Rohani ni kata kalau dia sendiri nak bercakap memang tak boleh nak bercakap. Okay. So hari yang dijanjikan kami pun berjumpalah di rumah arwah ni.
ibu arwah datang seorang, sebab kita dah cakap ibu waris saja yang boleh datang lah. Jadi anak-anak ibu mertua ni ataupun adik-beradik arwah tak boleh datang lah. Ya, so masa saya berjumpa dengan ibu arwah ni, saya cakap lah, saya ni datang bercakap bagi pihak arwah, ya, sebab arwah ni pernah menyampaikan hasrat, ya, sebegini, rumah ni nak kasih anak ni, rumah ni nak kasih anak ni, dan adalah sedikit akaun dia, ya. Dan alhamdulillah dia pun ada kita tak cakap arwah yang bagi, alhamdulillah ada sesuatu juga untuk makcik, dan ni akaun tabung haji ni untuk makcik. Kita tak cakap arwah bagi makcik tau, kita cakap untuk makcik, sebab memang arwah tak ada bagi dia, ya. Jadi untuk makcik saya kata, okey. So masa tu saya pun tak tahu apa terjadi masa tu. Ibu arwah ni cakap, tak apalah, makcik pun tak nak apa-apa. Makcik cuma kata apa, kalau tak apalah, ambil lah, anak arwah boleh ambil. Saya kata tak apalah, ni makcik ambil. Saya dengar makcik nak baiki rumah, pun makcik boleh gunalah duit ni untuk baiki rumah. Okey lah. Tapi yang rumah ni lah, kalau makcik boleh lah, boleh tak makcik ikut hasrat arwah. Kita tak boleh paksa dia, ya. Kita tak boleh paksa dia. Sebab ini kalau ikut hukum faraid, hak ibu dia tetap ada. So agaknya boleh tak makcik ikut hasrat arwah. Lepas tu dia tanyalah nilai rumah gini-gini semua. Kita terangkan. Kita tak suruh apa-apa, kita terangkan nilai rumah ni macam-macam. Dan alhamdulillah lah, dengan kata apa, of course lah kita kena ada skill-skill counselling kita. Dan alhamdulillah ibu arwah kata tak apalah makcik sedekah lah bahagian makcik kepada anak arwah. Alhamdulillah masa tu memang kami pun rasa ya Allah leganya. Kami katakan terima kasihlah makcik. Tapi okeylah, selepas tu kita selesai, okeylah, kita pun bersurailah, makcik ni pun balik. Saya tak balik lagi lah, saya duduk dengan rohani ni lagi. Saya cakap, kalau kita tak bagi apa-apa dekat makcik ni, walaupun ada dokumen hibah, saya kata, walaupun ada dokumen hibah, sekarang ni tak ada, semua pesanan je. Kalau makcik tu balik rumah, jumpa anak-anak dia, mesti anak-anak akan tanya kan, abang bagi apa ya dekat mak? Takkan mak ni balik cakap tak ada apa, semua kasih kat anak isteri dia je. So tak elok lah kan bunyinya, tak elok lah. Jadinya kalau kita buat perancangan tu, kalau tak kisahlah umur kita berapa, jangan lupa kepada ibu bapa kita. Ya, jangan lupa kepada ibu bapa kita. Masukkan mereka di dalam perancangan kita. Memang mereka ada hak faraid mereka. Memang ada hak faraid mereka. Tapi kalau kita nak bawa mereka ni dalam perbincangan yang mana rumah ni kita nak, rumah tu kita nak, tapi mesti ada bahagian mereka dalam bentuk cash. Mereka pun bukan nakkan rumah tu. Kalau ada cash, mungkin mereka boleh guna untuk penyambungan hidup. Ya, jadi penting ya semasa buat perancangan ni, jangan lupa kepada ibu bapa. Okey, itu orang kata apa, bahagian perancangan lah. Tetapi yang saya nak tekankan di sini adalah janganlah ditangguh-tangguhkan. Untuk membuat dokumen hibah ataupun sebarang perancangan pusaka, perancangan harta. Ya, jangan suka buat kerja bertangguh-tangguh. Tak elok, ya. Kadang-kadang Allah tu saja nak tunjuk. Okey, hasrat tu dah ada. Hasrat tu dah ada tapi tak dibuat, ya. Jadinya kena ambil pengajaran di sini, ya. Benda ni bukan satu kes saja. Ada banyak kes dah saya jumpa. Saya kalau orang telefon, saya nak buat dokumen hibah lah. Saya pun mulalah. Macam orang juga nak beli insurans atau takaful lah. Kita dah 2 tahun follow up ni untuk ambil takaful, tiba-tiba dia tak nakkan. Tiba-tiba dia kata, saya nak ambil medical card lah. Mesti ada sebab. Jadi saya dah banyak lalui benda-benda macam ni. Jadi janganlah ditangguh-tangguhkan, ya. Kadang-kadang Allah saja nak uji kita, ataupun Allah sudah beri peringatan, kita je ya lalai dan leka. Jadi kepada mereka yang mendengar penceritaan saya malam ni, ambillah iktibar dan buatlah ya apa yang perlu secepat mungkin. Jangan ditangguh-tangguh. Kerja bertangguh ni tak bagus, ya. Itu sajalah yang saya nak kongsikan pada malam ini. InsyaAllah malam besok kita akan berjumpa dengan Tuan Zul Hazmi, ya, jurutera pusaka. Ya, jurutera pusaka
Tuan Zul Hazmi malam besok kisah 9 suku malam. Okey, itu saja daripada saya pada kali ini. Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang menonton dan jangan lupa share ya, jangan lupa share. Okey, follow up dengan klien Puan Munirah. Ini yang saya nak ingatkan lagi satu. Saya kan kadang-kadang, saya nak berceloteh sikit lah. Kadang-kadang saya rasa menyesal. Mengapa saya tak push dia ambil? Sebab ini bukan kes yang pertama saya kena macam ni. Dulu masa kita buat medical card atau medical card, ya. Ada cakap, saya dah ada insurans, saya dah ada. Rupa-rupanya dia bukan ada insurans pun. Tapi kita blame diri kita balik. Kita blame balik kita. Mengapa kita tak push dia? Rasa bersalah sangat masa tu. Rasa sangat-sangat bersalah sebab kita tak push dia. Kita tak nak push dia, tapi bila dah jadi sesuatu tu kita akan menyesal. Ya, itulah saya nak beritahu. Ya, kepada ejen-ejen takaful ataupun ejen-ejen pewarisan yang ada ni, kena push supaya kita tak rasa bersalah. Ya. So itu sajalah perkongsian saya pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.